Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kata ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita masih lagi diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan subjek tauhid, iaitu masih lagi dalam pelajaran yang pertama, iaitu berkenaan dengan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Dan pada hari ini Ustaz akan menyentuh dalam unit 1, iaitu sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang pertama. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, bagi tajuk pada hari ini, murid-murid boleh buka buku teks dan lakukan rujukan pada halaman muka surat 3. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, pada minggu-minggu yang sebelum ini dalam subjek tauhid, Ustaz ada menyentuh berkenaan dengan 7 sifat wajib bagi Allah dan juga 7 sifat mustahil bagi Allah. Pada hari ini Ustaz ingin menyentuh berkenaan dengan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah yang pertama, iaitu yang pertama berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah, kaunuhu ta'ala qadiran. Apakah yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala qadiran? Kaunuhu ta'ala qadiran iaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Sejauh mana kita tahu yang Allah Subhanahu wa taala ini berkuasa? Banyak murid-murid. Antaranya Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta. Perkara ini kita boleh lihat dan kita boleh rujuk dalam surah Al-Fatihah yang menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksudnya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, iaitu Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Di situ telah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta dan Allah Subhanahu wa taala merupakan pemilik alam semesta. Selain daripada itu, ada juga di dalam Al-Quran yang menyentuh bahawa kekuasaan Allah bukan hanya pada alam ini, tetapi Allah SWT juga berkuasa di hari akhirat. Dalam surah apa? Masih dalam surah Al-Fatihah, iaitu pada ayat Maliki Yaumiddin. Apa maksudnya? Yang menguasai hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari pembalasan ialah hari akhirat. Murid-murid yang Ustaz kasih, kita terus pada pembelajaran pada hari ini, iaitu berkenaan dengan Allah SWT Maha berkuasa, iaitu bersifat qadiran. Firman Allah Subhanahu wa taala kita boleh rujuk dalam buku teks, iaitu pada surah Al-An'am ayat yang ke-37. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Qul inna Allaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apa maksudnya? Maksudnya, dan mereka yakni golongan kafir musyrik berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka ingkar beriman. Murid-murid, pada ayat ini dalam suratul An'am menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menurunkan mukjizat kepada umat manusia, kepada Rasulullah, iaitu melalui perantaraan Jibril. Dan mukjizat yang disampaikan kepada Rasulullah sampaikan kepada umat manusia agar kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara mukjizat yang Allah turunkan kepada Muhammad iaitu Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pembimbing kepada kita dalam kehidupan pada hari ini. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, apakah lawan kepada kaunuhu ta'ala qadiran, yang mana menjadi sifat mustahil bagi Allah,
iaitu kaunuhu ta'ala ajizan. Apakah yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala ajizan? Artinya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat lemah? Tidak sama sekali. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala lemah, takkan terjadi muka bumi ini, takkan tercipta lautan yang terbentang luas, dan takkan terciptanya pokok-pokok, haiwan dan kita sebagai manusia. Murid-murid yang Ustaz kasihi, berkenaan dengan sifat mustahil bagi Allah ini, kita boleh rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Maksudnya kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam firman Allah yang ini memperkuatkan lagi bahawa Allah tidak sekali-kali bersifat lemah. Maka Allah berkuasa atas segalanya. Allah berkehendak atas segalanya. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah sekalian, boleh rujuk juga muka surat yang keempat agar kita lebih faham dan agar kita lebih tahu apakah yang dimaksudkan dengan Allah bersifat qadiran, iaitu berkuasa. Yang pertama, Allah amat berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendaknya, tidak memerlukan sebarang bantuan. Allah jadikan dan Allah ciptakan sesuatu perkara tidak memerlukan apa-apa bantuan, dan atas kehendak Allah. Kalau Allah kata, aku nak jadikan ini, maka terjadilah sesuatu. Aku nak jadikan ini, maka terjadilah sesuatu. Tidak memerlukan bantuan. Seperti kita manusia, kadang-kadang kalau kita nak buat sesuatu perkara, contohnya kita nak membina pondok. Kalau kita nak bina seorang dalam keadaan ataupun kadar masa yang sangat singkat, amat susah. Kita perlukan bantuan rakan-rakan untuk bantu untuk kita bina pondok. Akhirnya terbinalah pondok kita dalam jangka masa yang singkat. Yang kedua, tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, kalau kita manusia, ada sahaja kekangan yang berlaku pada diri kita kalau kita nak buat sesuatu. Contoh, macam kita pada hari ini nak belajar online, tiba-tiba time nak belajar online, internet pula tak ada, data habis. Ianya menjadi satu kekangan dan juga halangan kepada kita. Tapi bukan pada Allah. Allah SWT nak buat apa, ianya akan terjadi dan terus terjadi. Tidak lambat, tidak cepat, malah ianya tepat. Yang ketiga, jika Allah berkeadaan lemah, sudah tentu alam ini tidak wujud. Betul. Yang keempat, kekuasaan dan kehebatan Allah tidak ada sesiapa pun yang boleh menandinginya. Yang kelima, setiap yang berlaku di dunia ini adalah dengan sebab kekuasaan Allah. Hidup, mati, kaya, miskin, sakit, sihat, semua daripada Allah. Seterusnya, sesuatu itu boleh berlaku atau tidak hanya dengan ketentuan Allah. Maksudnya semua itu adalah kerana Allah. Tidak ada pun perkara yang berlaku bukan kerana Allah. Seseorang itu hidup, tiba-tiba ada seorang mengandung beranak, anaknya keluar. Hidupnya anak itu adalah kerana Allah. Kalau Allah kata aku tak nak budak ini hidup, maka budak itu akan mati ataupun akan pergi buat selama-lamanya. Tapi kalau Allah izinkan dia untuk hidup, maka ianya akan terus hidup dalam keadaan yang sihat dan tersenyum melihat dunia. Baik, seterusnya yang terakhir, bagi kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan Allah itu bersifat berkuasa ataupun qadiran, iaitu orang Islam wajib meyakini kekuasaan Allah. Murid-murid yang saya kasih sekalian, kita sebagai umat manusia yang beragama Islam, yang meletakkan iman di dada, yang percaya bahawa kewujudan Allah itu ada, yang percaya bahawa Allah itu adalah bersifat esa, maka kita kena yakin yang Allah itu adalah berkuasa. Allah memiliki segalanya. Allah memiliki diri kita. Allah memiliki apa yang Dia ciptakan. Kerana dengan keyakinan itu akan meletakkan titik iman kita berada di dalam diri kita, dan insya-Allah dengan izin Allah kita akan terus menjadi muslim yang disayang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Sampai di sini saja pencerahan Ustaz berkenaan dengan kaunuhu ta'ala qadiran dan juga kaunuhu ta'ala ajizan. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.